Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada Puan Nur Hasniah binti Ibrahim selaku penyelia pembentangan projek tahun akhir saya. Okey, sebelum saya memulakan pembentangan saya terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan diri. Okey, nama saya Dayang Nur Hanani binti Abang Zulkifli dan saya merupakan pelajar seliaan di bawah Puan Samsiah binti Jayos. Okey. Hari ini saya akan membentangkan projek tahun akhir saya yang bertajuk Kajian Pengalaman Keluarga yang Mempunyai Anak Sindrom Down di Kampung Sepau, Betung, Sarawak. Pada bahagian pengenalan, di sini akan dikaitkan dengan anak ataupun anak sindrom Down. Okey, anak merupakan satu anugerah yang dinanti-nantikan oleh setiap pasangan yang telah mendirikan rumah tangga menurut ULIN 2018. Kehadiran cahaya mata dalam sesebuah keluarga dapat menceriakan lagi suasana di dalam rumah dan perasaan bangga bahagia juga wujud dengan kehadiran cahaya mata di rumah. Namun, tidak semua anak yang dilahirkan dalam keadaan yang sempurna dan tidak semua anak yang dilahirkan mengikut kehendak dan keinginan setiap pasangan. Penyataan masalah. Okey, pada bahagian ini akan dinyatakan apa masalah dalam kajian, iaitu sesetengah manusia dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna dan kelahiran anak sindrom Down menunjukkan statistik yang tinggi di Malaysia, satu daripada setiap 660 kelahiran. Okey, keluarga memainkan peranan yang penting dalam kehidupan anak-anak sindrom Down menurut Lestari 2012. Kanak-kanak istimewa dan ahli keluarga kebanyakannya diketepikan dan peluang pendidikan untuk mereka sangat terhad. Kepentingan kajian. Terdapat 4 kepentingan dalam kajian ini, iaitu pertama, dapat mengetahui pengalaman keluarga terutamanya golongan ibu bapa yang mempunyai anak sindrom Down. Kedua, dapat maklumat berkaitan dengan kesan, cabaran yang dihadapi oleh keluarga yang mempunyai anak sindrom Down serta langkah yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut. Ketiga, dapat meluangkan masa untuk mendengar luahan yang dikongsikan oleh para responden berkaitan dengan masalah yang mereka hadapi. Dan keempat, dapat dijadikan sebagai garis panduan kepada kaunselor, kaunselor pelatih, saudara mara, guru-guru, pekerja sosial dan masyarakat dalam mengendalikan masalah berkaitan dengan sindrom Down. Kajian. Okey, terdapat 4 objektif kajian, iaitu pertama, mengkaji pengalaman keluarga yang mempunyai anak sindrom Down. Kedua, mengenal pasti kesan yang dihadapi oleh keluarga yang mempunyai anak sindrom Down. Ketiga, mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh keluarga yang mempunyai anak sindrom Down. Dan keempat, mengenal pasti langkah yang diambil dalam menghadapi masalah yang berkaitan dengan anak sindrom Down. Terdapat 4 persoalan kajian. Pertama, apakah pengalaman yang dihadapi oleh keluarga yang mempunyai anak sindrom Down? Kedua, apakah kesan yang dihadapi oleh keluarga yang mempunyai anak sindrom Down? Dan ketiga, apakah cabaran yang dihadapi oleh keluarga yang mempunyai anak sindrom Down? Dan terakhir sekali, apakah langkah yang diambil untuk mengatasi masalah berkaitan dengan anak sindrom Down? Adalah definisi istilah. Okey, istilah pertama adalah pengalaman. Dari segi konseptual, pengalaman merupakan perkara yang dilalui oleh seseorang individu sepanjang hidup mereka sama ada sedih atau gembira, positif atau negatif. Manakala, dari segi operasional pula, pengalaman merupakan pengalaman yang dihadapi oleh keluarga yang mempunyai anak sindrom Down. Adalah keluarga. Dari segi konseptual,
Keluarga merupakan satu struktur yang menyeluruh dan terdiri daripada unsur-unsur saling bergantung yang boleh mempengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan. Dari segi operasional pula, keluarga merupakan satu struktur yang menyeluruh yang meliputi ibu bapa, anak-anak dan adik-beradik dalam sesebuah keluarga. Dan istilah sindrom Down dari segi konseptual, menurut Gunahardi 2005, sindrom Down merupakan satu kecacatan genetik yang disebabkan oleh kehadiran sebahagian atau kesemua kromosom. Dari segi operasional pula, sindrom Down merupakan anak-anak sindrom Down yang mempunyai masalah berkaitan dengan tumbesaran dan tahap kognitif mereka. Okey, diteruskan lagi dengan kajian lepas. Okey, kita mulakan dengan kajian dalam negara. Kesan kepada keluarga yang mempunyai anak kurang upaya adalah ibu bapa yang mempunyai anak kurang upaya menghadapi masalah tekanan perasaan seperti sedih, bimbang, kecewa, sunyi, kekurangan sokongan sosial dan masalah keuangan. Cabaran yang dihadapi adalah cabaran penerimaan masyarakat terhadap kanak-kanak sindrom Down kerana kurangnya kefahaman dalam diri masyarakat terhadap golongan ini. Dan langkah yang diambil tergantung dalam diri individu dalam menjaga anak-anak sindrom Down sama ada dari segi positif atau negatif. Kajian luar negara, kesan yang dinyatakan adalah ibu bapa sering berhadapan dengan masalah stereotip dan penerimaan negatif daripada golongan keluarga, pasangan dan lapisan masyarakat menurut Oding 2006. Selain itu, cabaran yang dihadapi adalah kajian lepas merumuskan bahawa terdapat kesukaran dari segi beberapa aspek, iaitu dari segi perhubungan, psikologi, fizikal, mental dan aspek keuangan. Langkah yang diambil pula adalah menurut Goniah dan Savira 2015, sokongan daripada keluarga dalam membesarkan anak-anak sindrom Down dapat membantu ibu bapa dalam menguruskan masalah berkaitan dengan sindrom Down. Gunakan dalam kajian ini adalah teori REBT, iaitu Rational Emotive Behavior Therapy. Teori ini telah diasaskan oleh Albert Ellis dan Albert Ellis menyatakan andaian REBT adalah kognitif, emosi dan tingkah laku merupakan interaksi yang saling berkait antara satu sama lain. Individu juga bertanggungjawab terhadap gangguan yang dihadapi dan membantu mengenal pasti serta membuang nilai negatif yang menghidupkan gangguan tersebut. Okey, menerusi teori ini, pengkaji akan menggunakan teori ini untuk memerhati setiap daripada kognitif, emosi dan tingkah laku responden ketika temu bual dijalankan bersama-sama dengan responden untuk mengetahui reaksi mereka punya kognitif, emosi dan tingkah laku semasa kajian dijalankan. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah ia berbentuk kualitatif. Kajian rintis yang digunakan adalah keluarga anak sindrom Down, responden merupakan penjaga kepada anak-anak sindrom Down, tempat Kampung Sepauh, Betong, Sarawak. Jenis persempelan adalah pertama, persempelan bertujuan, kedua, keluarga anak sindrom Down. Instrumen kajian, kaedah temu bual semi-struktur, iaitu soalan semi-struktur kajian yang telah disediakan sebelum memulakan temu bual bersama-sama dengan responden. Kerangka kajian, kerangka konseptual kajian. Kaedah pengumpulan data. Pertama, soalan dan senarai semak inventory protokol temu bual responden. Temu bual, rakaman audio, borang persetujuan rakaman, borang pengesahan data rakaman temu bual disediakan, analisa data dibuat secara manual, kajian lepas dan rujukan secara manual, penyimpanan rekod kajian pendrive, susunan laporan peta dokumen, data sokongan terdiri daripada diari, nota lapangan dan analisa dokumen. Seterusnya saya teruskan dengan bahagian analisis data. Okey, pada bahagian ini saya menyediakan satu jadual ringkasan berkaitan dengan latar belakang subjek kajian. Okey, di sini
Saya mempunyai 5 responden dalam kajian saya, iaitu terdiri daripada 3 perempuan dan 2 lelaki. Jadi setiap daripada responden ini merupakan ahli keluarga kepada anak-anak sindrom Down. Okey, responden pertama merupakan seorang perempuan dan hubungan responden kepada anak sindrom Down adalah nenek kepada anak sindrom Down yang berusia 25 tahun dan merupakan seorang perempuan. Responden pertama berumur 80 tahun dan responden merupakan suri rumah. Kedua, responden kedua saya juga merupakan seorang perempuan dan berusia 45 tahun. Dia bekerja sebagai anggota pertahanan awam. Hubungan responden kedua kepada anak sindrom Down adalah ibu kepada anak sindrom Down dan merupakan anak kepada responden pertama. Okey, seterusnya responden ketiga merupakan lelaki, iaitu merupakan ayah kepada anak sindrom Down yang berusia 35 tahun dan merupakan seorang lelaki juga. Dan responden ketiga berusia 79 tahun dan sudah tidak bekerja. Dan responden keempat merupakan seorang perempuan. Responden keempat ini merupakan ibu kepada anak sindrom Down yang berusia 29 tahun dan merupakan seorang perempuan juga. Dan responden keempat ini berumur 67 tahun dan merupakan suri rumah. Manakala responden terakhir adalah lelaki, iaitu suami kepada responden keempat dan juga merupakan bapa kepada anak sindrom Down. Responden kelima ini berusia 78 tahun dan merupakan pesara pegawai kesihatan. Okey, hasil dapatan kajian. Di sini ia terdapat terbahagi kepada 4 tema, iaitu pengalaman, kesan, cabaran dan langkah, dan juga terbahagi kepada beberapa subtema. Dalam pengalaman terdapat suka duka, kesan-kesan dalaman dan kesan luaran, cabaran, masalah keuangan, masalah pengangkutan, penerimaan keluarga, masalah penjagaan dan kesihatan, langkah, sokongan pendidikan. Dan perkara ini juga dalam setiap subtema akan dibahagikan lagi kepada sub-subtema seperti suka, bersyukur, gembira, duka, sedih, kecewa, kesan dalaman, sedih, kecewa, malu, kesan luaran, kesihatan, tekanan hidup, persepsi masyarakat, masalah keuangan, individu bantuan, masalah pengangkutan, individu inisiatif lain, penerimaan keluarga, positif negatif, masalah penjagaan, sukar ataupun normal, kesihatan mental dan fizikal, sokongan dari diri sendiri, rakan, masyarakat, jabatan kebajikan dan pendidikan khas dan tidak bersekolah. Okey, pada bahagian perbincangan, tema 1, pengalaman keluarga mempunyai anak sindrom Down. Kebanyakan golongan ibu bapa kelihatan kecewa ketika peringkat awal terhadap penerimaan anak-anak sindrom Down tersebut. Subtema pengalaman duka. Ya, dapatan kajian mendapati bahawa kebanyakan responden berasa sedih dan risau apabila mereka melihat anak yang dilahirkan adalah disahkan sindrom Down. Tema 2, kesan keluarga yang mempunyai anak sindrom Down. Okey, kelahiran anak sindrom Down memang mendatangkan pelbagai kesan kepada keluarga yang mempunyai anak sindrom Down. Sesetengah daripada ibu bapa kanak-kanak sindrom Down mengalami tekanan dalam mengurus dan membesarkan anak-anak sindrom Down. Menurut Siti Nur Ismailina 2016, subtema kesan dalaman, rata-rata keluarga mempunyai anak sindrom Down berasa sedih dan kecewa saat anak sindrom dilahirkan. Namun perkara ini tidak berlaku secara berpanjangan, namun hanya berlaku pada jangka masa yang pendek. Ia dapat dibuktikan dengan penyataan yang dinyatakan oleh setiap responden yang menyatakan mereka turut berasa kecewa apabila mereka mendapati anak yang dilahirkan adalah merupakan anak sindrom Down. Namun perkara ini tidak berlaku secara berpanjangan. Seterusnya, tema ketiga iaitu cabaran keluarga yang mempunyai anak sindrom Down. Di sini dinyatakan ibu bapa mengalami masalah dalam mengendali anak-anak kurang upaya dengan tingkah laku yang tidak menentu seperti mudah merajuk, marah dan suka memberontak. Subtema yang dipilih di sini adalah masalah penjagaan.
Ibu bapa kepada anak-anak sindrom Down, iaitu responden menyatakan bahawa memang agak susah untuk menjaga anak sindrom Down kerana kebanyakan anak sindrom Down ini agak sensitif apabila ditegur ataupun diminta untuk melakukan apa-apa. Mereka mudah merajuk, mudah marah dan suka memberontak apabila keinginan mereka tidak dapat dicapai ataupun diperolehi. Jadi ibu bapa mengalami kesukaran dalam memastikan mereka dapat membantu dalam pembesaran anak-anak sindrom Down. Tema terakhir, langkah untuk mengatasi masalah berkaitan dengan anak sindrom Down, iaitu langkah yang paling efisien dalam membantu perkembangan anak kurang upaya adalah sokongan yang berterusan daripada ahli keluarga terutamanya ibu bapa anak-anak tersebut. Subtema sokongan. Sokongan ini boleh diperolehi daripada diri sendiri, ahli keluarga, masyarakat, rakan-rakan dan sebagainya untuk membantu mereka mengatasi masalah berkaitan dengan anak sindrom Down. Jadi kebanyakan responden mempunyai sokongan daripada rakan-rakan, diri sendiri, ahli keluarga dan masyarakat bagi memudahkan mereka untuk menguruskan anak-anak sindrom Down. Kajian ini penting dalam menyedarkan dan meningkatkan ilmu pengetahuan dalam kalangan masyarakat terhadap kehadiran anak-anak sindrom Down, pengalaman keluarga dalam membesarkan anak sindrom Down, serta dapat mendedahkan langkah-langkah dalam menjaga anak-anak sindrom Down dalam kalangan ibu bapa. Sekian sahaja daripada pembentangan saya hari ini. Sekian, terima kasih.